Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis bi qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kita pada malam ini dapat bersama-sama dalam rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan solat fardu maghrib berjamaah, dan kita melapangkan masa untuk berada di dalam majlis ilmu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan usaha kita bersungguh-sungguh dalam mengejar taman-taman syurga ataupun majlis ilmu ini akan memudahkan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ini kita teruskan kuliah kita fiqh munakahat. Kita masih lagi berada pada bab yang berkaitan dengan wali. Tak selesai lagi cerita bab wali, kerana banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal wali ini. Bab wali ini selalunya boleh jadi complicated punya masalah, terlalu rumit, sehingga memerlukan perincian yang betul-betul supaya kita tidak tersilap langkah dalam menguruskan bab wali ini. Baik, kita sambung persoalan yang terakhir yang kita baca pada bulan yang lalu, persoalan berkaitan dengan wali. Bagaimana sekiranya wali tidak ada sedangkan wanita itu hendak berkahwin juga? Bulan lalu kita dah baca, tapi kali ini kita baca bagi kemas sikitlah. Kalau yang tidak ada wali, dia wali boleh berpindah kepada wali hakim. Dan ada beberapa sebab berlakunya perpindahan kepada wali hakim. Beberapa sebab. Tak semestinya anak tak sah taraf sahaja wali hakim. Banyak lagi sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu menggunakan wali hakim. Yang pertama, sebab-sebab yang mengharuskan seseorang perempuan bernikah berwalikan menggunakan wali hakim. Yang pertama, tidak mempunyai wali nasab. Wali nasab ni turutan wali daripada bapa, datuk,
saudara lelaki sampailah ke bawah. Bapa saudara, anak saudara sebelah bapa, semua tu tak ada. Tak ada tu macam-macam lah puncanya. Mungkin tak ada sebab terputus. Dia perempuan, ayahnya anak tunggal. Ayahnya anak tunggal, tidak ada adik-beradik. Ayah ni tak ada adik-beradik lah. Datuk pun dah meninggal. Anak pula, adik-beradik pengantin perempuan ni pula semua perempuan. Ada 5 adik-beradik, 5 perempuan. Maka tak bolehlah jadi wali sebab adik-beradik semua perempuan. Nak pindah kepada bapa saudara, tak ada sebab bapanya anak tunggal. Nak pindah ke atas atuk lagilah. Atuk pun dah meninggal, mustahil lah bapa kepada datuk tu hidup lagi. Ya. Jadi tak boleh nak pindah. Nak pecah ke sebelah pun tak boleh dah. Sebab dia terputus di situ nasab dia. Tak boleh nak pergi dah. Yang ada mungkin belah ibu lah. Belah ibu tak dikira sebagai turutan wali. Maka terputus nasab di situ, maka tak adalah wali nasab. Maka berpindahlah kepada wali hakim. Jadi sebab itu jangan kita pandang sinis semua kes wali hakim ni. Ya. Asal kes wali hakim kita pandang sini. Ni anak tak satarah pun dia ni. Siapa pasal guna wali hakim lah. Tak semestinya. Ya. Dia boleh jadi tiada wali nasab. Ataupun dia saudara baru masuk Islam. Sudah pasti mak ayah dia tak masuk Islam lagi. Jadi tak ada di kalangan keluarga dia yang boleh jadi wali. Maka dia pindahlah kepada wali hakim. Itu pun sama, tidak ada wali nasab maksud dia. Yang kedua, tidak cukup syarat-syarat wali bagi wali yang akrab. Dan wali yang abad pun tidak ada juga. Wali dekat ada, tapi syarat tak cukup. Ayah ada. Datuk kenapa tak jadikan ayah sebagai wali? Tapi ayah duduk kat Tanjung Rambutan tu. Hospital Tanjung Rambutan. Dah tak betul lah. Dah ada wayar putus. Hilang. Akal dia tak ada. Maka dia hilanglah, syarat wali dia hilang. Ya. Nak pindah wali yang lain pula tak ada. Macam contoh tadilah. Ya. Ayahnya tunggal. Ayahnya hidup tapi dah jadi gila pula. Nak pindah wali lain tak ada sebab ayahnya tunggal, anak tunggal, tak ada. Nak pindah wali jauh pun tak boleh. Ya, wali dekat pun tak boleh. Yang ketiga, wali yang akrab jauh tempat tinggalnya sejauh perjalanan lebih kurang 96 km ataupun lebih 2 marhalah. Ini yang selalu digunakan alasan bagi orang yang menikah di luar, di sempadan, di Thailand, di Siam. Wali ada je lagi. Habis nikah kat sana. Itu sebab saya pesan hati-hati. Bukan semua nikah di sana tu sah mengikut syarak. Kadang-kadang dia tak nikah pun di Thailand tu. Dia tak nikah pun di Thailand. Juru nikah Thailand tu mari masuk ke sempadan di Malaysia lah. Di mana-mana negeri yang sempadan ni, Kedah ke Perlis ke, nikahnya tu di Malaysia pula. Guna juru nikah sana. Katanya wali hakim dari sana. Tapi nikahnya di bahagian Malaysia. Tak sah hukumnya. Sebab wali hakim ini dia berdasarkan tempat. Dia bukan boleh guna sewenang-wenangnya. Kalau kata dia diberikan atas dasar Majlis Agama Islam Selatan Thailand contohnya, maka kawasan dia di selatan Thailand lah. Tak boleh melepasi. Begitulah juga kalau kita dalam Malaysia sekalipun, kuasa untuk wali hakim yang ditauliahkan pada pendaftar ataupun penolong pendaftar tertakluk kepada kawasan dia. Kalau Perak, dia dalam Perak je. Kalau pendaftar, biasanya dalam negeri Perak. Dia tak boleh sewenang-wenang pergi nikahkan orang wali hakim di negeri Selangor. Tak boleh. Sebab kuasa dia tertakluk pada wilayah
yang telah ditentukan. Jadi sebab itu hati-hati. Jangankan di luar negara, dalam Malaysia ni pun ada dia nikah sindiket. Dalam Malaysia ni, ya, di Perak ni pun dulu banyak juga kes-kes nikah sindiket. Mana yang ada masalah, yang dah terlanjur, yang nak cepat nikah, dia teruslah guna khidmat tu. Dah meninggal lah orang tu. Jadi bahayanya benda-benda ni. Sebab itu tauliah penolong pendaftar ini kita tauliahkan, dan apabila telah tamat maknanya dia sama ada dia dah letak jawatan ke uzur ataupun dia tak berkhidmat lagi, dia kena pulangkan balik tauliah. Sebab akan boleh salah gunakan. Itu bahaya tu. Yang keempat, wali yang akrab masuk penjara dan tidak boleh berhubung dengannya. Sekarang dah boleh dah, tak ada masalah. Wali dalam penjara, boleh wakalah wali. Masuk. Boleh masuk. Saya pun sebelum ni masa bertugas di Tapah, di Pejabat Agama Tapah, kerap kali jugalah masuk ke penjara tu. Bukan masuk sebab salah semua, tapi masuk sebab menguruskan wakalah wali. Adalah prosedur dia, buat temu janji, bagi tahu nama, nombor badan, siapa nama apa semua. Kemudian diorang sampai masa yang ditetapkan, diorang akan carilah, dan dia tetap di satu bilik lah, dapat berjumpa dengan keluarga yang nak jadikan dia wali tu. Setengah kes ayah, ada juga setengah kes wali yang dalam penjara tu abang dia. Macam-macam lah. Ada yang menangis, sedih. Dia kata, ayah minta maaf, ayah tak dapat nak hadir kenduri kamu nanti. Ya, kamu teruskanlah kenduri kahwin kamu ni. Ya, kita dengar bilu. Dia dah wakalah wali dah, tapi dia ada peluang nak cakap lah dengan anak dia nak kahwin semua. Jadi wali dalam penjara tak ada masalah. Boleh. Kita aturkan untuk mendapatkan wakalah wali di dalam penjara. Okey. Yang kelima, wali yang akrab sedang dalam ihram. Ini saya dah sebut dulu bahawa wali yang dalam ihram dia tak boleh jadi wali. Bukan sekadar dia tak boleh jadi wali, dia tak boleh berkahwin, dia tak boleh mengahwinkan, dan dia tak boleh mewakil kahwin. Dan wali dalam ihram ini dia tak boleh pindah ke wali abad yang lain, wali yang terdekat. Kalau wali dalam ihram, dia akan pindah kepada wali hakim. Dia tak boleh pindah kepada wali, contohnya adik-beradik ke, pak saudara ke, tak boleh. Kalau wali dalam ihram, dia special sikit, dia pindah kepada wali hakim. Tapi jarang-jaranglah berlaku kes wali dalam ihram ini. Macam saya sebutlah, kalau ihram umrah tak lama, ihram haji je mungkin barangkali agak lama sedikit. Kemudian yang keenam, wali yang akrab bersembunyi diri kerana tidak mahu menikahkannya. Wali melarikan diri. Ada tak? Ada. Ya. Bahkan dia tahu pun sebenarnya anak dia nak kahwin, tapi dia tak mau jumpa, tak mau. Kira macam tak mau ambil tahu lah sebenarnya ceritanya. Ya. Tak mau ambil tahu. Dia bukan wali ghaib. Wali ghaib, kita tak tahu langsung wali ni kat mana. Yang ini, dia ada tapi dia menyembunyikan diri atau dia tak mau ambil tahu. Mungkin dia malu ke, segan ke, wallah alam lah. Yang ketujuh, wali akrab berdegil tidak mahu menikahkannya. Wali enggan. Walinya ada, ayahnya ada. Ya. Tapi ayahnya tak nak jadi wali. Aku tak nak jadi wali, kamu nikah. Sebab apa ayah? Ayah tak setuju dengan calon yang kamu nak kahwin ni. Boleh tak kahwin? Ayah tak setuju.
Ayah tak setuju, tapi nak kahwin juga. Makna istilahnya wali enggan. Wali adad. Wali enggan ini boleh dibawa ke mahkamah untuk permohonan wali hakim. Biasanya hakim akan panggil juga wali. Kenapa tak nak bagi kebenaran jadi wali? Kenapa tak nak jadi wali kepada anak-anak nak kahwin? Bukan susah, bagi kebenaran aja. Kan perlu bayar duit pun. Kalau hakim nasihat, dia mau dengarlah cakap hakim ni, gunalah kebenaran wali ayah tu. Tapi kalau tak nak dengar nasihat, maka gunalah kebenaran daripada wali hakim tersebut. Yang ke-8, wali yang akrab hilang, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula hidup atau mati. Hilang. Tak tahu. Nak kata hidup ke, tak tahu di mana. Nak kata meninggal pun tak tahu mana kuburnya kalau dah meninggal. Surat mati pun tak ada. Kalau hidup, tahulah alamat di mana. Ada khabar berita, tapi tak juga. Maka itu dikira sebagai wali ghaib, wali hilang. Biasanya kes wali ghaib hilang ini, dia perlu dibuat iklan dulu. Iklan. Buatlah iklan kat surat khabar ke, iklan kat media sosial ke, mana-mana medium pengiklanan, buat. Sehingga satu tempoh yang tertentu. Kalau kata tak ada juga respon, maka kita menganggap wali itu memang ghaib dan kita menggunakan wali hakim. Tak ada masalah. Ya. Kalau lepas nikah, tiba-tiba timbul pula ayah dia. Dia dah nikah guna wali hakim. Sebab alasannya wali ghaib. Tiba-tiba lepas nikah, dah kahwin dah setahun dua nikah, muncul ayah dia. Terpacak pula depan rumah. Assalamualaikum. Ayah ni kata dia, sudah. Macam mana? Nikah tu tetap jalan macam biasa. Sah tak ada. Sebab kita mengandaikan ketika itu memang wali dah ghaib, tak ada khabar berita. Ya. Yang ke-9, wali yang akrab hendak berkahwin sendiri dengan perempuan itu. Pengantin lelaki itulah wali dia. Faham? Dan tidak ada wali yang lain yang sepangkat dengannya. Dia tak ada wali lain. Contoh, pengantin perempuan nak kahwin dengan siapa yang dia boleh kahwin? Saudara dekat. Paling mudahnya sepupu lah. Kan? Sepupu boleh kahwin kan? Maknanya pengantin perempuan bernikah dengan anak kepada bapa saudara. Faham? Sepupu kan? Betul kan? Pengantin perempuan nak bernikah dengan anak lelaki kepada bapa saudaranya. Ikutkan itu termasuk dalam turutan wali. Katalah kebetulan ketika itu memang dah tak ada wali lain dah. Ayah dah meninggal, atuk dah meninggal, adik-beradik lelaki tak ada. Bapa saudara pun tak ada, dah meninggal contohnya. Tinggal dia je kebetulan. Dia itu sepupu tu yang dia nak kahwin, pengantin lelaki, itulah dia. Ikut ranking dia lah wali sebenarnya. Macam mana gayanya kalau dia pengantin lelaki, dia juga wali. Takkan nak kata aku nikahkan diri aku. Dia wali kan? Biasa wali dia akan sebut aku nikahkan dikau pengantin lelaki dengan anakku. Itu biasa kalau ayah wali yang menikahkan. Tapi kalau dah dia pun wali, dia juga pengantin lelaki, mana mahunya? Aku nikahkan diri aku dengan kamu. Tak kena. Jadi dia pindah kepada wali hakim. Itulah beberapa sebab yang membolehkan berpindahnya sesuatu perkahwinan itu kepada wali hakim. Itu tak masuk lagi ni. Sebenarnya ada lagi tuan-tuan, iaitu anak tak sah taraf. Ni tak masuk sini lagi. Anak tak sah taraf pun sama. Anak tak sah taraf juga perlu pada wali hakim. Sekarang ni cukup berhati-hati.
Kerana kita bimbang bahawa anak yang nak kahwin itu dia kategorinya anak tak sah taraf. Bila tak sah taraf, ayahnya itu tak boleh jadi wali. Kena jadi guna wali hakim. Sebab itu ada beberapa negeri mewajibkan pasangan yang nak berkahwin di negerinya mesti mengemukakan surat nikah mak ayah dia yang nak berkahwin, khususnya perempuan lah. Contohnya Selangor, dia mewajibkan mak ayah tunjuk kamu nak kahwin, pengantin perempuan nak kahwin, maka kena tunjukkan surat nikah mak ayah. Itu yang kadang-kadang jadi masalah. Mak ayah dah nikah tahun 60-an. Mana nak cari surat nikah? Kok ada pun dalam perut anak-anak lah. Jadi mau tak mau cari. Tujuannya bukan apa, mungkin ada kemaslahatannya. Sebab bila banyaknya berlaku kes-kes anak tak sah taraf ni. Jadi kita bimbang. Bagi nak mengelakkan itu, tindakan awal kita ambil, tengok surat nikah dia. Betul tak? Anak tu dengan tarikh lahir anak pengantin tu dengan tarikh nikah mak ayah. Kalau okey, clear. Kalau tak, ya, banyak kes-kes anak tak sah taraf ni tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang sehingga kita terlepas pandang sebab bukan salah kita, kadang dia tak menceritakan maklumat yang sebenar ataupun dia menyembunyikan fakta tersebut. Okey, baik. Itu beberapa sebab-sebab yang menyebabkan wali itu berpindah kepada wali hakim. Baik. Permasalahan seterusnya iaitu yang berkaitan dengan susunan wali. Susunan wali. Siapakah yang harus menjadi wali nikah? Mereka yang harus menjadi wali nikah ialah orang yang ada hubungan keluarga dengan perempuan yang akan bernikah itu. Iaitu, pertama, bapa. Turutan dia. Dia mesti ikut turutan. Tak boleh ikut suka hati kita. Tak boleh. Bapa ada tak? Ada. Bapa jadi wali. Melainkan bapa hilang, gugur syarat wali. Contoh macam tadilah, dia dah gila ke, hilang akal. Gugur syarat wali dia, baru dia boleh berpindah pada wali yang lain. Yang kedua, datuk sebelah bapa. Datuk. Lepas bapa, datuk. Jangan lepas bapa tak ada, terus pergi bapa saudara. Terus pergi bapa saudara. Jangan. Pergi tengok datuk dulu. Dan datuk tu syaratnya ada lagi tak? Kalau datuk hidup lagi tapi syaratnya dah gugur, dah nyanyuk contohnya, hidup lagi tapi terlantar, terbaring, apa pun tak boleh dah. Kan? Makan, minum, berak semua kita yang uruskan. Dia sepatah pun tak boleh bercakap apa semua. Itu dah hilanglah kelayakan dia. Gugurlah jadi syarat dia untuk jadi wali. Lepas tu baru pindah yang ketiga, saudara lelaki seibu sebapa. Nampak? Di antara bapa saudara dengan adik-beradik. Adik-beradik, maksudnya saudara lelaki ni adik-beradik pengantin lah. Bahasa mudah kita faham. Tertibnya adik-beradik dulu. Saudara lelaki seibu sebapa dulu. Kepada pengantin. Pengantin ada adik-beradik lelaki dah? Ada. Abang, abalong ada, abangah ada, bancik ada. Ada 5 adik-beradik lelaki. Okey, tak ada masalah. Daripada 5 ni, siapa yang nak pilih Ustaz? Nak pilih dari mana? Yang sulung. Tak tentu juga. Dia bukan boleh pilih ikut ranking yang sulung. Tengok dari sudut yang kita kata yang okey sikit lah. Okey ni maksudnya yang terbaik. Tak semestinya yang sulung. Tengok-tengok yang sulung mana? Baru keluar pusat serenti. Nombor 2, kena tangkap ketum. Nombor 3, pecah rumah orang. Nombor 4, kena tangkap ke haluan. Kok ada yang bongsu? Baru je habis SPM. Baru habis SPM. Sekolah. Baru habis SPM. Tapi dah balik lah. Dah balik lah. Jangan baru darjah 3 pula kau ambil jadi wali. Baru habis SPM.
Tapi baguslah. Dia ni bagus orangnya, rajin bayang ke masjid. Ambil yang itu. Walaupun dia ada abang sulung, ada nombor 2, nombor 3, itu yang paling tua, tapi tengok yang ni hak molek sikitlah. Takkan nak jadi abang yang duk keluar masuk pusat serenti jadi wali. Di antara satu level, satu taraf, dia tak ada masalah, boleh. Nak ambil abang yang sulung jadi wali ke, nak ambil abang berdua jadi wali pun tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Sebab dia sama taraf. Tapi tengoklah yang mana yang okey, terbaiklah. Dari segi warak, kalau ada yang warak, ambil yang warak. Abang nombor 2 ni bagus, dia keluar sekolah tahfiz, ambil yang tu. Abang nombor 3 ni bagus, dia seorang yang berpendidikan tinggi, ambil yang tu. Tapi kalau sama level, semua belajar tahfiz, ikutlah mana-mana lah. Ambil lah yang lebih tua, itu lebih baik. Jadi pertimbangannya ikut yang terbaik dari kalangan wali itu. Okey, yang keempat, saudara lelaki sebapa. Tadi saudara lelaki seibu sebapa. Yang keempat, saudara lelaki sebapa. Dia sama aja, cuma beza seibu sebapa. Ini sebapa. Selepas tu barulah pergi yang kelima, anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa. Anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa. Maksudnya apa? Siapa dia? Anak lelaki, dengar tu ayat dia. Ayat dia macam ni. Anak lelaki kepada saudara lelaki. Anak buah pengantin perempuan, bahasa mudah. Faham? Maksud dia gini. Pengantin perempuan, dia ada abang lelaki. Katalah seorang je, dialah abang lelaki. Ya. Abang lelaki dah meninggal. Dia ada anak lelaki. Abang lelaki dia ni, abang lelaki pengantin perempuan ni dah meninggal contohnya. Dia ada anak lelaki. Cukup syarat lah, dah balik apa semua. Itulah yang dimaksud tadi tu. Bahasa mudah kita nak faham, anak saudara dia lah. Ataupun anak buah. Anak buah. Ya. Jadi saya ulang lagi, ayat dia, anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa. Maknanya anak buah pengantin perempuan. Dia bukan pergi bapa saudara terus. Tengok. Itu kena tengok. Dia pergi ke anak buah dulu, anak saudara dulu. Cabang daripada keluarga dia dulu. Lepas tu baru pergi anak lelaki, saudara lelaki sebapa. Sama je tadi, cuma dia sebapa. Jadi seibu sebapa. Seterusnya yang ketujuh, barulah pergi bapa saudara seibu sebapa. Bapa saudara sebelah bapa lah. Dia hanya belah bapa je, belah ibu tak ambil. Baru pergi bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Maknanya ranking ketujuh. Nak pergi ke bapa saudara tu, ranking ketujuh, baru boleh pergi ke bapa saudara. Ya. Bapa saudara ada 5 orang ni. Yang mana satu kita nak pilih? Pak Long ada, Pak Ngah ada, Pak Anjang ada, Pak Ndak ada, Pak Teh ada. Apa lagi? Pak Su ada. Semua hidup lagi. Nak pilih yang mana? Sama juga macam tadi. Yang mana yang terbaik? Yang mana kita rasa molek sikit lah. Kita tengok Pak Teh ni bagus orangnya, orang alim, warak orangnya. Yang lain-lain tu biasa-biasa je. Ambil lah yang alim sikit, yang warak sikit. Bukan menafikan hak yang lain, tapi memilih. Ada macam imam lah. Ya. Semua sama imam. Yang mana yang terbaik? Ambil yang qori. Kalau dah semua qori, ambil yang faqih. Gitu. Satu-satu pilih.
Ya. Okey, kemudian yang ke-8, bapa saudara dari pihak bapa sebapa. Tadi seibu sebapa. Maknanya bapa saudara juga, cuma sebapa. Yang ke-9, anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Bahasa mudah dia apa? Anak lelaki kepada bapa saudara. Bahasa mudah dia apa? Siapa dia? Sepupu lah. Anak lelaki kepada bapa saudara. Anak lelaki kepada bapa saudara. Maknanya dia dengan pengantin perempuan tu sepupu. Itu saya kata tadi, sepupu boleh jadi wali. Dan dalam masa yang sama, sepupu juga boleh kahwin antara sepupu. Cuma jarang-jarang lah orang kahwin sepupu. Ada juga. Orang kata, apa kahwin keluarga terdekat ni, tak berkembang keluarga, kata orang, wallahualam. Ada yang kata, senang kahwin terdekat ni, tak gaduh nak balik. Wallahualam. Baik, yang ke-11, bapa saudara dari bapa sebelah bapa. Siapa tu? Bapa saudara daripada pihak bapa kepada bapa. Siapa? Siapa lagi yang belum agak-agak? Bapa saudara sudah. Ke bawah bapa saudara sudah. Maknanya anak kepada bapa saudara. Yang ini pula bapa saudara dari pihak bapa kepada bapa. Siapa dia? Adik-beradik kepada adik-beradik pada atuk lah. Bapa saudara daripada bapa kepada bapa. Pening nak baca tuan-tuan. Macam boleh. Dia kena buat catat. Level bapa ni, bapa ke bawah tu anak perempuan. Satu level itu adik-beradik pengantin perempuan. Adik-beradik lelaki lah. Okey. Level ke sebelah bapa saudara lah. Bapa saudara. Kat sini bapa saudara. Turun ke bawah anak kepada bapa saudara. Level ke sini deret ayah dah selesai dah. Dah tadi kan, deret ayah dah selesai. Bila bapa kepada bapa saudara bapa. Faham tak? Bukan bapa saudara pengantin tu. Bapa saudara kepada bapa. Faham tak? Kalau saya tanya yang tutur macam Kiai Haji, bapa saudara Haji, maksudnya ke atas ke kiri? Ke atas lah. Ke kiri? Kalau ke kiri, dah kira adik-beradik. Ke atas lah. Jadi kalau ke atas daripada bapa, siapa dia? Datuk. Datuk udah tadi. Tapi bila kita kata bapa saudara dari pihak bapa, maknanya adik-beradik datuk lah. Itu bahasa mudah gitu. Tapi biasa bahasa fiqah gitulah. Kita nak baca pun, apa dia? Ni siapa dia? Agak-agak adik-beradik datuk hidup lagi ke? Manalah tahu kan, makan ulam banyak ke apa ke. Umur 100 tahun, sihat walafiat, cerah mata, tak pakai cermin mata, elok aja. Mana tahu. Maknanya ada juga tu. Tapi tu dah tingkatan yang ujung-ujung lah, dah jauh dah. Jadi bapa saudara daripada pihak bapa kepada bapa seibu sebapa. Kemudian yang seterusnya, bapa saudara daripada pihak bapa kepada bapa sebapa. Bahasa senang faham, atuk saudara. Atuk dah meninggal, maka pergilah kepada atuk tu, pangkat kepada pengantin perempuan lah. Tapi
bagi bapa itu ialah bapa dia lah. Adik-beradik bapa tu disebut apa? Bapa saudara dia lah. Gitulah. Dia bahasa gitulah. Boleh faham tuan-tuan? Jangan pening-pening lah. Biasa dia tak pergi label tu. Tak pergilah sampai label 11, 12 ni tak pergilah. Ini cerita hukum saja tuan-tuan. Okay, baik. Siapakah di antara wali-wali tersebut yang lebih layak dan berhak lebih utama menjadi wali? Di antara wali tersebut yang lebih berhak dan lebih utama menjadi wali ialah bapa yang dikenali sebagai wali akrab, yakni wali yang lebih dekat. Wali-wali yang lain dikenal pula dengan wali ab'ad, iaitu wali yang lebih jauh. Yang paling dekat lah lebih akrab. Okey. Jika bapa perempuan yang hendak berkahwin itu tidak ada siapakah yang berhak menjadi walinya? Ini ikut turutan tadilah. Sekiranya bapa perempuan yang hendak berkahwin itu tidak ada, tetapi datuk sebelah bapanya masih ada, maka datuknya lah yang lebih berhak jadi wali. Dan jika datuknya tak ada, berpindahlah wali kepada saudara lelaki seibu sebapa, iaitu wali yang ketiga. Sekiranya wali yang ketiga itu tidak ada juga, berpindah pula wali kepada wali keempat, iaitu saudara lelaki sebapa. Begitulah seterusnya mengikut susunan wali yang telah disebutkan. Ikutlah turutan. Satu. Tak ada satu pergi ke dua. Tak ada dua pergi ke tiga. Sebab itu kita dalam bab wali, kadang-kadang kita tanya terang-terang. Ini ada? Tak ada. Okay, kita pangkah. Yang ni ada? Tak ada. Pangkah. Ini ada. Sampai betul-betul ada. Sebab kadang-kadang diorang main ikut dan ni. Saya nak guna wali hakim. Siapa guna wali hakim? Ayah saya tak ada. Ayah tak ada. Yang lain boleh jadi wali. So kita tanya. Ini ada. Satu-satu. Supaya detail. Baik, persoalan seterusnya, bolehkah wali yang ab'ad menjadi wali atau menikahkan perempuan yang diwalikannya sedangkan wali yang akrab masih ada? Melangkau wali. Wali yang dekat ada, tiba-tiba wali yang jauh pula yang jadi wali. Wali yang ab'ad tidak harus, ab'ad ni jauh, maknanya wali yang jauh. Ayah ada, atuk ada, tiba-tiba pergi bapa saudara pula nikahkan jadi wali. Wali yang ab'ad, ini wali yang jauh, tidak harus menjadi wali atau menikahkan perempuan yang diwalikannya selagi ada wali akrab yang cukup syarat-syaratnya. Selagi wali yang ada cukup syarat-syaratnya, tak boleh pindah. Melainkan semua tu tak cukup syarat. Ayah ada? Ada. Kat mana? Tanjung Rambutan. Allah. Atuk ada? Ada. Kat mana? Juga Tanjung Rambutan. Adik-beradik lelaki ada? Ada juga kat semua kat Tanjung Rambutan, semua tak betul ke gila ke contohnya, gugur syarat jadi wali tu, maka barulah dia boleh pindah ke wali yang jauh. Walaupun wali akrab tu hidup, tapi sebab gugur syarat-syaratnya. Tetapi jika wali yang akrab itu tidak cukup syarat-syaratnya untuk menjadi wali, maka hak wali itu berpindah kepada wali yang ab'ad yang cukup syarat-syaratnya. Wali yang dekat tadi ada tapi syaratnya tak cukup, maka dia berpindah kepada wali yang jauh. Itu baru boleh berpindah wali. Sebab itu dia tak boleh suka-suka kita je. Kalau kita tak nak sekalipun dia jadi wali kita, kita kena tengok alasan dia. Kenapa? Bukan boleh suka-suka hati kita. Saya tak ngam dengan abang saya. Saya tak nak abang saya jadi wali. Abang hidup lagi. Katalah ayah dah meninggal, turutannya ialah abang. Saya bergaduh dengan abang saya, ataupun abang pun menyampah dengan adik dia. Saya pun tak nak ambil tahu hai dia. Dia nak kahwin ke, dia nak cari wali ke, lantaklah situ. Kalau dah sampai ke peringkat wali yang ada tu enggan, pindahlah wali hakim. Atau mohonlah wali hakim. Okay, baik. Apakah sebab-sebab yang mengharuskan berpindah wali yang akrab kepada wali yang ab'ad? Sebab-sebab yang mengharuskan berpindah wali yang akrab kepada wali yang ab'ad ialah pertama, kafir, keluar Islam. Habislah hak walinya, tak adalah.
Yang kedua fasik. Fasik ini kalau zaman sekarang ni mungkin agak sukarlah kita nak 100%. Sebab itu kaedah kita sekurang-kurangnya fasik dengan tidak adil ni dua ni lah. Ya. Melakukan dosa-dosa ni kita minta dia bertaubat, istighfar. Sebelum akad nikah, juru nikah minta wali ni istighfar lah banyak. Sama-sama istighfar, astagfirullahalazim sekurang-kurangnya. Kemudian syahadah balik, asyhadu an la ilaha illallah. Andai kata lepas habis akad nikah tu laju-laju dia pergi kedai nombor ekor, beli nombor ekor lagi tu, kita serah pada Allah Taala. Elok selesai akad nikah, laju je nak ke mana ni? Saya nak pergi tikam nombor ekor tu. Baru tadi istighfar. Itu kita angkat tangan. Sekurang-kurangnya kita dah usahakan untuk dia bertaubat kepada Allah Taala. Kalau tak, ramailah yang tak boleh jadi wali. Sebab ada melakukan dosa. Ya. Yang seterusnya, gila. Tadi saya kata gila. Wali ni gila. Duduk tanya rambutan, duduk hospital bahagia. Memang hilanglah syarat dia. Yang keenam, yang seterusnya bisu. Bodoh. Bisu ini nanti dia ada persoalan dia. Tak sempat lekuk minggu ni, bulan akan datang. Ya. Bisu, satu lagi pekak. Dia ada sini. Nanti kita akan bincangkan. Ya. Boleh atau tidak jadi wali. Buta dengan bisu. Sorry. Wali yang buta dengan wali yang bisu. Boleh atau tidak, atau gugur atau tidak, dia jadi wali. Dia ada bahasan dia nanti. Kemudian hamba. Hamba tak ada dah lah. Zaman sekarang dah tak ada lah hamba. Ya, mungkin zaman dulu lah. Itulah beberapa sebab yang mana mengharuskan berpindah wali tersebut. Sebab wali itu gugur syarat-syarat yang sepatutnya baru boleh berpindah kepada wali yang abad, yang jauh. Saya rasa cukup sekadar itulah. Kalau ada soalan berkaitan dengan wali, boleh kita bincangkan, tuan-tuan. Ada soalan? Tanya bab wali. So, kalau tak ada, ingat cukup sekadar itulah. Ya, untuk kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kesempatan ada pada bulan akan datang, kita akan sambung berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan wali. Banyak lagi ni soalan yang wali ni. Ya. Termasuklah yang berkaitan tentang wali yang pitam. Wali pitam. Tengah-tengah ada akad nikah, wali ada. Tumbang wali. Dia makan kambing ni sebelum datang. Ya, malam tadi sebelum nak buat akad nikah pagi ni, buat doa selamat. Termasuk akikah. Kambing seekor. Makan balon, dia kata seronok pasal besok nak dapat menantu. Makan. Besok nak jadi wali, tumbang. Tak sedar. Bukan meninggal. Dia hidup, cuma pitak tumbang. Macam mana? Boleh ke tak jadi wali? Ataupun boleh pindah ke wali tu? Itu nanti kita akan bincang. Ya? Termasuk wali buta dengan wali bisu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Tetangguh dengan tasbih farah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.